Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dalam video ini kita nak belajar standard pembelajaran 3.1.3 iaitu menyelesaikan masalah melibatkan sistem persamaan linear dalam 3 pemboleh ubah. Jadi kita nak lihat contoh 6. Awak boleh tengok buku teks muka surat 76 . Contoh 6. Tommy mempunyai 3 unit kondominium iaitu jenis A dengan 1 bilik tidur, jenis B dengan 2 bilik tidur dan jenis C dengan 3 bilik tidur. Kesemua unit kondominium itu disewakan dan jumlah sewa yang diperoleh ialah RM1,240 sehari. Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A, 20% daripada harga sewa unit jenis B dan 30% daripada harga sewa unit jenis C untuk kos penyelenggaraan. Jumlah simpanan sehari ialah sebanyak RM276. Harga sewa bagi unit jenis C adalah 2 kali harga sewa bagi unit jenis A. Berapakah harga sewa sehari bagi setiap unit kondominium milik Tommy? Okey, bila awak dapat soalan yang panjang macam ni, langkah pertama awak kena keluarkan semua maklumat yang ada. Okey, salah satu caranya adalah kita tulis dalam bentuk jadual supaya lebih senang nampak . Okey, ceritanya bilik ada 3 iaitu A, B dan juga C . Okey, kalau awak baca lagi yang ini kesemua unit kondominium itu disewakan dan jumlah sewa yang diperoleh ialah 1,240. Jadi maklumat pertama dicakap sewa. Jumlah sewa adalah 1,240 kan? Tapi dia ada bagi tahu tak berapa sewa bagi bilik A? Berapa sewa bagi bilik B? Berapa sewa bagi bilik C? Tak ada kan? Jadi kalau tak ada, kita labelkan, kita wakilkan apa-apa sajalah . Katakan harga sewa bagi jenis A, A. Untuk bilik B, B. Untuk bilik C, C. Okey, kita wakilkan sendiri . Okey, maklumat yang berikutnya ialah Tommy perlu menyimpan 10% daripada harga sewa unit jenis A. Okey, maklumat berikutnya adalah dia perlu simpan untuk penyelenggaraan . Dia perlu simpan untuk penyelenggaraan di mana untuk bilik A, jenis A, dia perlu simpan 10% daripada harga sewa. Apa maksudnya? Macam mana kita nak tulis? Dia perlu simpan 10% daripada harga sewa, bermaksud 10% darab A. Sebab A ni adalah harga sewa kan? 10% daripada tu maksudnya darab. Okay, begitu juga untuk jenis B, dia perlu simpan 20% daripada harga sewa. Bermaksud 20% darab B. Begitu juga untuk bilik C dia perlu simpan 30% daripada harga sewa, bermaksud 30% darab C. Di mana jumlah simpanan dia adalah sebanyak 276. Okey, ini dia simpan di mana jumlah simpanannya adalah sebanyak 276 yang digunakan untuk penyelenggaraan nanti. Okey, kalau awak perhatikan 10% darab A ni kita boleh mudahkan lagi. Kita boleh tulis dalam bentuk mudah iaitu 0.1A. Mana dapat 0.1 ni? Okey, 10% ni kita tukarlah dalam bentuk perpuluhan iaitu 10 bahagi 100. Awak akan dapat 0.1. Begitu juga 20% ni kita tukar dalam bentuk perpuluhan 20 bahagi 100. Begitu juga 30% ni kita tukar dalam bentuk perpuluhan. Nampak? Bentuk dia lagi mudah sebenarnya. Okey, maklumat yang ketiga adalah dicakap harga sewa bagi unit jenis C adalah 2 kali harga sewa bagi unit jenis A. Okey, macam mana kita nak tulis maklumat ini? Harga sewa C adalah 2 kali harga sewa A. Jadi kita boleh tulis C sama dengan 2A. Harga sewa C sama dengan 2 kali harga sewa A. 2 kali A lah. Okey, jadi ini adalah maklumat yang kita perolehi daripada peristiwa ini . Jadi macam mana kita nak tulis dalam bentuk persamaan linear? Okay, untuk yang pertama ni, untuk yang sewa ini, kita boleh tulis A tambah B tambah C sama dengan 1,240. Ini adalah persamaan yang pertama. Untuk persamaan yang kedua, macam tadi,
0.1A tambah 0.2B tambah 0.3C sama dengan 276. Ini adalah persamaan linear yang kedua. Dan persamaan linear yang ketiga yang ini, C sama dengan 2A. Okey. Oleh kerana ada 3 pemboleh ubah, dia mesti ada 3 persamaan linear. Kalau ada 3 pemboleh ubah tapi ada 2 persamaan linear, tak boleh buat ya. Bilangan pemboleh ubah mesti sama dengan bilangan persamaan linear. Okey, jadi bila kita dah dapat ketiga-tiga persamaan linear, okey, sebelum tu ni terlupa 0.1 ni dalam bentuk puluhan ni kita boleh mudahkan lagi sebenarnya. Sebabnya dalam bentuk perpuluhan ni dia susah kita nak buat. Jadi caranya macam mana nak hilangkan perpuluhan? Kita gerakkan titik ke kanan kan. Kalau sini gerak sekali, semua ni pun mesti gerak sekali. Bermaksud ini akan jadi 1A kita gerak sekali, ini akan jadi 2B gerak sekali, ini akan jadi 3C gerak sekali. Yang ini kenapa jadi kosong? Kenapa jadi 2760? Sebab titiknya ada. Titiknya sebenarnya dekat ni kan. 276.0 kan. Poinnya dekat sini. Jadi kita gerakkan sekali ke kanan, kita dapatlah kosong macam ni, 2760. Jadi ingat ya, bila awak dapat perpuluhan, cuba awak tukar, cuba awak hilangkan perpuluhan tersebut supaya persamaan ini dia jadi lebih mudah nanti. Okey, bila dah dapat 3 persamaan linear, maka macam tadi kita buat macam ni. Baik, awak nak pilih kaedah apa? Kaedah penghapusan boleh, kaedah penggantian pun boleh, tak kisah ya. Jadi, okey, dalam kes ini ya, kalau awak lihat ya, persamaan ketiga ni dia dah bagi siap-siap C. C sama dengan 2A. Jadi tentulah gunakan kaedah penggantian lagi mudah ya. Jadi kita gantikan persamaan 3 ni ke dalam persamaan 1 dan juga 2. Maka bila kita gantikan 3, C sama dengan 2A dekat sini, C sama dengan 2A, kita dapat ini. Jadi kita selesaikan lagi, kita akan dapat 3A tambah B sama dengan 1240. Kita labelkan sebagai persamaan yang keempat. Kemudian kita ganti pula dalam persamaan yang kedua. Okey, C sama dengan 2A, jadi kita ganti 2A dekat sini. Kita selesaikan, kita akan dapat 7A tambah 2B sama dengan 2760. Baik, kalau awak perhatikan, kita ada dua persamaan yang baru iaitu 4 dan juga 5, di mana persamaan 4 dan juga persamaan yang kelima ini kedua-duanya mempunyai pemboleh ubah yang sama iaitu A dan juga B kan. Jadi kita akan selesaikan dua persamaan linear ini. Okey, kita nak selesaikan dengan menggunakan kaedah penghapusan boleh, penggantian pun boleh, tak kisah. Kita boleh campur tak kisah Suka hati awak. Kalau awak selesa dengan kaedah penggantian, awak guna kaedah penggantian. Kalau awak selesa dengan kaedah penghapusan pun boleh tak kisah Okey, katalah saya nak guna kaedah penggantian. Okey, saya nak guna kaedah penggantian antara dua ni, 4 dengan 5 ni, yang mana yang lagi mudah sebenarnya? Yang ini lagi mudah. Sebab apa yang ini lagi mudah? Sebab B dia 1. Jadi saya nak jadikan B ni sebagai perkara rumus. Saya bawa 3A sebelah sana. Saya dapat B sama dengan 1240 tolak 3A. Labelkan sebagai persamaan yang ke-6. Kemudian bila dah dapat B, langkah berikutnya kita gantilah 6 ini ke dalam 5. Sebab kita boleh ganti B dekat sini untuk dapat A nanti kan. Jadi bila kita gantikan dalam persamaan yang ke-5, okay, kita dapat ini. Awak selesaikan lagi, awak buka kurungan. Selesaikan, awak dapat A. A sama dengan 280. Okay, bila dah dapat A, okay, cuba semak dulu guna kalkulator. Cuba awak kira guna kalkulator dengan menggunakan kaedah yang saya ajar tadi. Sebab apa? Sebab apa bila kita dah dapat satu jawapan, kita berhenti, kita semak dulu kalkulator. Okey, alasannya supaya kita nak tahu betul tak A ni 280. Kalau awak tekan kalkulator, awak tak dapat A sama dengan 280, bermaksud salah lah. Jadi awak mulalah daripada awal. Kalau awak dah buat, awak dah cari A, B, C, kemudian awak baru tekan kalkulator, tiba-tiba salah. Kan dah panjang jalan kerja awak buat tu, dah penat kan? Jadi, bila awak dapat satu jawapan, terus tekan kalkulator. Bila dapat jawapan yang betul, awak teruskan lagi. Teruskan sampai habis. Okay. Jadi, bila dah dapat jawapan A sama dengan 280, kita gantikan A ke dalam 6 dan 3. Kita ganti dalam 6, kita ganti dalam 3. Okey, apabila kita ganti dalam 6, kan kita dapat B nanti. Kan kita dapat B nanti kan. Kita dapat B 400. Apabila kita ganti dalam 3, kita dapat C nanti kan. Kita dapat C sama dengan 500.
Okey, jangan ganti dalam 1 dan 2. Awak ganti ke dalam persamaan yang terus dapat jawapan. Okey. Jadi, awak buat latih diri 3.3. Gunakan jadual yang macam saya ajar tadi. Okey. Sekian saja video ini. Terima kasih.